Dan kalau kita cakap tentang iri hati ataupun dengki ini perkataan yang biasa kita sebut. Dan perkara ini dia mungkin berlaku daripada zaman kanak-kanak lagi. Sejak daripada kecil lagi. Kadang-kadang kita dengki ataupun kita iri hati bila kawan kita dapat nombor 1. Kita bukan dengki lah, kita iri hati. Nah, tapi kita melihat itu dalam satu konteks ataupun konotasi yang lebih positif. Oh, aku nak jadi berjaya macam dia. Aku iri hati terhadap dia. Aku nak cuba sungguh-sungguh supaya aku berjaya macam dia. Right. Tapi saya rasa bila bercakap dengki itu perkataan yang begitu berat macam kau sampai dengki Ada orang bila marah sikit-sikit, dengki benci macam tu. Tapi ini bila betul-betul kita dengki kat seseorang, memang ada sesuatu yang saya rasa perlu diperbaiki. Sebab kalau cemburu dia macam okey sikit, saya rasa boleh diterima lagi. Tapi dengki kenapa nak dengki itu pandangan saya. Tapi mungkin penonton bukan nak dengar pandangan kita. Sikit-sikit je. Tapi nak dengarkan pandangan tetamu yang berada di studio pada hari ini. Kita dah pun bersama dengan Syiha Zikir sebentar tadi. Dan kita bersama dengan Aizat Zahar, seorang pengaruh media sosial, orang panggil influencer. Influencer in the house. Dan kita juga bersama dengan Iron Man kita, tak lain tak bukan. Dia seorang je, kalau kat Malaysia dia seorang je. Seorang ya. Kita bersama dengan jangan jealous sikit lah. Sebab saya suit tu tak muat. Saya tak boleh nak komen. Encik Amin Idris. Okey, baik. Terima kasih ketiga-tiganya bersama kami pada hari Isnin ini. Okey, secara semula jadinya manusia akan ada perasaan cemburu, bukan dengki, cemburu. Betul ataupun tidak anda rasa? Confirm. Confirm ada. Manusia kan? Manusia. Tapi perasaan dengki ni biasa ataupun tidak? Kalau seseorang ada perasaan dengki, iri hati ni, Encik Amin, mungkin Encik Amin boleh mulakan. Memang manusia ni dia ada jalan buruk dan jalan baik kan. Dia macam gula lah. Gula ni adakah kita tak perlu langsung? Kita perlu gula. Tapi kalau langsung tak ada gula, bahaya lah. Tapi jangan kita salah guna gula. Begitu juga hasad. Hasad ni ada waktu baik. Tapi kalau kita guna pada tempat yang salah, dia bukan hanya menjahanamkan orang lain. Dia boleh consume kita. Dia akan menyebabkan kita pun jahanam. Sebab tu dalam psikologi, ada psikologis dia menggunakan hasad untuk boost orang tu untuk lebih berjaya. Tapi ada juga yang klien datang untuk jumpa psikologis ke untuk jumpa kaunselor, dia tak boleh untuk teruskan hidup juga kerana hasad. Sebab apa? Dia menggunakan hasad itu untuk memusnahkan diri dia. Bahkan dalam agama pun ada hadis Nabi sebut ada hasad yang dibenarkan. Yang tu let lu baru tenang, kita bagi orang lain cakap. Teaser. Kita tak tengah fokus macam ni. Jadi idea. So, kalau kita bercakap tentang iri hati dan juga dengki, daripada apa yang Amin kongsikan tu, dia ada perbezaan maksud di situlah. Ini daripada pembacaan. Katanya hasad dengki ini adalah bermaksud perasaan yang kita inginkan nikmat, kelebihan, kebolehan ataupun keistimewaan yang ada pada orang lain tu terhapus. Maksudnya dia tak boleh ada. Kita nak benda tu. Tapi kalau macam Aizat sendiri, pernah tak Aizat berhadapan dengan situasi sebegini? Sebab anda mungkin berada lebih jauh, lebih tinggi berbanding orang di sekeliling. Tapi ada tak orang yang cuba melakukan begitu pada anda? So far macam saya, saya faham iri hati ni macam saya cuba untuk elakkan daripada ada perasaan iri hati itu. So saya tak meletakkan diri saya maksudnya saya tak compare diri saya dengan seseorang tu supaya saya tak ada rasa iri hati tu dengan orang lain kan. So saya tak pernah memandang andai kata ada orang yang iri hati dengan saya ke apa ke. So saya train diri saya untuk sentiasa be positif lah, supaya bila kita ada iri hati kat orang, kita akan affect diri kita dari segi mental health kita akan terganggu. Sebenarnya kita tak sedar bila kita iri hati orang, benda tu affect kat diri kita. Kita yang akan macam rasa tak senang tengok orang, rasa macam tak happy dengan kejayaan orang. So benda tu sebenarnya berbalik pada dia sendiri. So macam itulah. Oh, bagus. Anak siapa dah ni? Itulah tu. Teman Boleh cakap. Elok budaknya. Tapi untuk kita kekal positif, sentiasa kekal positif menjadi satu cabaran juga. Betul tak Aizat? Dan bagi Syiha sendiri, Syiha seorang selebriti, pasti ramai yang inginkan apa yang Syiha ada. Tapi soalan saya bukan itu. Soalan saya adalah Syiha Zikir pernah tak melihat kejayaan orang lain ataupun apa-apa, bukan sahaja kejayaan, bukan materialistik, mungkin kualiti pada seseorang itu, dan awak rasa kan elok kalau saya yang ada benda tu. Dan itu mungkin membantu awak. Betul. Takkan tidak. Syiha Zikir Takkanlah tidak kan. Tiba-tiba lah, tiba cakap saya tak pernah rasa macam tu. Tak. Gitu. Okey, macam diri Syiha sendiri,
Syihah kalau orang kenal Syihah orang tahulah Syihah very orang kata Syihah nak happy je. Syihah memang suka happy-happy je. Tapi Syihah tak nafikan kadang-kadang kalau kita tengok orang lain yang mungkin teringin ada macam tu. Contoh kalau Syihah menyanyi, tengok macam bestnya dia nyanyi macam ni. Kan best kalau aku boleh buat macam tu, kan? Kalau dalam bidang lawak pula, dia tu macam kelakarnya. Kan best orang buat macam ni, orang boleh gelak. Syik kelakar. Janji. I love you. Okay. So, sekarang ni Syihah dah terapkan ayat Macam kelas pendidikan moral lah. Kan? Bagus lah. Sikit lah. Okay. Macam Syihah dulu, waktu umur dalam 20-an, macam gitu kan, kita nampak benda tu macam kita jadi down tau. Macam bila tengok, kan best kalau aku jadi macam tu. Macam mana lah. Terus down. Tapi sekarang bila saya tengok orang macam tu, saya akan jadi macam, naklah jadi macam dia. Macam mana nak jadi macam dia? So dekat situ, saya banyak study, saya banyak macam praktis, buat latihan. Sampai at least lah, boleh jadi sikit-sikit lah. Macam kononnya jadi Blackpink, sekarang macam Lisa. Okay. So, tak macam lain jauh kan. Okey, faham. Boleh lah. Faham. Okay. So yang paling penting sekarang ni bagi Syihah, Syihah cuba cari pendekatan macam mana untuk Syihah nak elakkan diri Syihah jadi someone yang negatif. Macam dulu, Syihah selalu down kan. So, benda yang Syihah buat adalah Syihah banyak membaca. Nampak bijak. Walaupun nampak kurang bijak, tapi I membaca. Nampak bijak. Terima kasih. Thank you so much. So, banyak membaca. So, daripada situ, Syihah nampak semua sudut ni adalah sudut-sudut yang positif. Jawapan selamat sudut positif. Okey, dalam kita bergurau-gurau ni kan, untuk menaikkan lagi mood di hari Isnin ni, apa yang Syihah cakap tu ada betulnya. Mungkin Encik Amin boleh jelaskan faktor umur. Faktor umur dan juga faktor gender. Bila kita lihat faktor umur ni akan makin kita meningkat usia, kita akan makin lebih matang. Kita akan mula belajar tentang kehidupan. Sebab universiti sebenar kita ni adalah kehidupan kita ni. Jadi macam mana kalau kita lihat, adakah faktor umur tu juga sebenarnya memainkan peranan dalam kita memilih antara hasad, dengki, cemburu, buta, iri hati? Macam mana tu? Dia pertama tentang terma, sama juga in English dia ada envy, dia ada jealousy. Kan? Dia sama juga, dia ada dengki, ada hasad, ada iri hati. Tapi pokoknya ialah kita tak senang dengan kebaikan ataupun kejayaan seseorang. Itu asas persamaan lah. Menjawab soalan tadi, manusia ni kita ada yang buat sesuatu kerana kesedaran dan kefahaman. Ada yang dia buat sesuatu kerana malas. Contoh, bila muda-muda dulu kita tengok orang, kita rasa tak senang je kan. Sesuka hati je. Tapi bila dah tua, malas aku. Dia sebenarnya ada yang lebih baik. Iaitu bila kita dah semakin tua, kita dah semakin meningkat usia, kita malas bukan sebab kita malas. Kita dah faham bahawa hasad ni tidak membawa apa-apa kebaikan kalau digunakan dengan cara yang salah. Dalam hadis, dalam sunnah Abu Daud, Nabi sebut iyyakumul hasad. Fa innal hasad ya'kulu hasanat. Nabi kata jauhilah daripada penyakit hasad, sebab hasad ni dia akan membakar segala kebaikan kita buat. Dan Nabi umpamakan kama ya'kulun nar hatab, sebagaimana terbakarnya kayu-kayu daripada kerana api. Nak sebut bahayanya hasad. Namun demikian, menyambung apa yang saya bagi teaser tadi, Nabi sebut al-hasad illa fisnatain. Hasad ni dia tak boleh kecuali pada dua keadaan. Dalam hadis Nabi sebut ar-rajulun atahullahu malan fasallit biha halakatihi fil haq. Orang yang Allah Taala kurniakan dia harta yang banyak dan dia gunakan harta daripada jalan yang benar. Ada satu lagi Nabi sebut warajulun atahullahul hikmah, seorang lelaki yang diberikan hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberikan hikmah, kebijaksanaan, dia gunakan kebijaksanaan dia dalam berhukum dan juga mengajarnya. Maksudnya di sini adalah, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini adalah maksud al-ghibtah. Maksudnya dia jealous, dia nak nikmat yang orang dapat. Tanpa dia minta untuk nikmat itu ditarik daripada orang tersebut. Yang ni hasad dibenarkan. Macam tadi lah, dia pandai lah, aku nak pandai jugalah. Tapi dah tak, kita ada orang, dia pandai, aku nak pandai juga, bagi dia nampak bodoh. Tak boleh. Yang tu hasad yang dilarang. Aku nak berjaya macam dia lah, tapi aku nak bagi dia jatuh dulu, aku berjaya. Tu tak boleh. Tapi kalau macam boleh tak kalau macam janganlah bagi saya gemuk seorang-seorang. Itu lain cerita. Okey. Kita nak tahu betul tak betul apa pendapat orang lain, sama ataupun tidak dan sebagainya. Ini juga kita nak dengarkan dan santuni pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Jom kita dengarkan.
Okey, pendapat saya adalah lebih kepada internal, which is the person tu sendirilah, di mana kalau kata dia fokus kepada dalaman dia dan juga kepada goal, sebenarnya kita tak ada masa untuk nak lihat kepada luar lah. Maksudnya kita nak tengok apa pencapaian orang ataupun apa kebahagiaan orang. Kita akan fokus kebahagiaan dia sendiri dan juga kita punya matlamat dan juga goal lah, goal kita sendiri. So far saya ada juga yang berdepan dengan orang macam ni, which is minority, tapi apa yang saya buat adalah lebih kepada saya ignore, sebab bagi saya itu adalah dia punya problem, tapi bagi saya didik untuk diri saya sendiri supaya saya melihat kebahagiaan dan orang kata kita sama-sama celebrate kejayaan kawan-kawan kita juga dan juga saudara mara kita lah. Kelebihan saya adalah mak saya daripada kecil memang dia tak timbulkan iri hati. Saya rasa iri hati ni timbul bila ada perbandingan. Tapi bila kita dalam circle dan situasi yang healthy, yang kita ada kawan-kawan yang memang sentiasa support orang lain, kita takkan timbul iri hati tu kan. It's not a good thing. Saya selalunya, saya tak cuba stand out sebab saya tak nak menarik orang iri hati. Dan kalau orang tu iri hati, saya rasa dia bad vibe, so saya memang elakkan je lah orang itu. Saya tak duduk dalam circle yang iri hati ni. Daripada kita, sepatutnya bila kita tengok orang tu lebih daripada kita, sepatutnya kita lebih meraihkanlah kejayaan tu, meraihkan kejayaan orang tu. And kita pada waktu yang sama kita improve diri kita jugalah, ataupun kita boleh sama-sama dengan dia minta tips ke apa macam mana dia boleh berjaya dalam sesuatu bidang tu. Pernah, semestinya pernah sepanjang saya belajar bekerja dalam bidang ni, saya just ignore je orang macam ni. Saya ignore, saya teruskan buat apa yang saya nak. Saya buat apa yang saya dalam kehidupan saya tu, saya terus fokus dalam kehidupan saya. Saya just ignore je mulut-mulut jahat orang. Ignore dan fokus pada kehidupan masing-masing. Wow, saya sukalah komen pandangan tadi itu. Okey, baik, dan ini komen-komen dari Facebook WHI daripada Natira Muhammad Yusof. Katanya iri hati timbul apabila seseorang tidak boleh melihat orang lain lebih daripada dirinya. Secara sedar atau tidak, dia berasa dirinya terkebelakang daripada orang yang dia cemburui itu. Sikap yang tidak baik ini wajar dibendung agar tidak menjadi lebih buruk yang akhirnya merugikan diri sendiri. Okey, itu daripada Natira. Okay. Ini daripada Thursday. Walaupun hari ni Monday, Thursday. Okey, cemburu bila jiran ada pula lebih itu ini dan mula iri hati, dan kemudian datang pula hasad dengki. Dia mula dengan aktiviti bawang membawang. Last gaduh, pening atau tengok perangai macam ni. Doa jiran yang baik, hujung-hujung ada rezeki, tak salah alamat. Orang memberi, kita merasa jiran yang harmoni. Saya kira perkara ini dia bukan berlaku dalam kalangan ataupun dalam konsep kalangan kejiranan saja. Dia juga boleh berlaku dalam kalangan adik-beradik, rakan-rakan di sekolah, belajar di universiti, tempat kerja dan sebagainya. Okey Aizat, bagaimana kita ni sebagai individu? Macam Sugi katakan daripada awal tadi, tipulah kalau kita ni tak ada rasa cemburu melihat kejayaan, kegembiraan orang lain. Tapi penting tak untuk kita kawal diri kita supaya kita tak melebihi titik tengah yang sepatutnya itu? Sangat penting sebab untuk mengawal hati itu, dia mampu untuk bila contohlah macam kita ada hadiah dengan orang, even kat office ke kejiranan ke, benda tu akan merosakkan keharmonian sesuatu tempat itu kan. So kita sebagai manusia, kita sendiri kena ada rasa yang macam, kalau iri hati tu ke arah yang ke arah yang baik tu baguslah, tapi jangan dia membawa ke arah yang tidak baik, sebab benda tu akan merosakkan perhubungan dan juga keharmonian sesuatu tempat itulah. Betul, setuju. Dan silakan Cik Ali. Tun Mahathir dalam buku Melody Lemah, dia dah sebut lama dah dalam buku ni. Dia kata salah satu sebab kenapa Melayu susah nak maju adalah penyakit dengki. Penyakit dengki yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir dalam buku tu ialah bila kita tengok satu bangsa tu berjaya, kita mengata bangsa tu. Tetapi pada waktu yang sama, bukannya membangkitkan kita untuk keluar daripada lingkungan kemalasan. Sebaliknya, dengki itu menyebabkan kita semakin malas. Betul. Akhirnya kita jadilah bangsa ketinggalan. Itu tulisan yang disebut oleh Tun Mahathir dah lama dah, berdekad yang lalu. Disebabkan penyakit hasad, kita jadi bangsa yang ketinggalan. Dan benda ni bukan hanya saya nak fokuskan pada bangsa Melayu je. Mana-mana bangsa sekalipun. Bila kita melihat bangsa lain berjaya, jangan kita iri hati
kerana kita kata itulah memang kaum tu begitu begini. Tetapi kita tak ada sesuatu untuk kita mencabar diri kita. Sepatutnya bila kita iri hati tengok satu kaum, satu bangsa ataupun mana-mana individu kan. Contohnya tengok Syah Zikir lagu baru lagu baru dis kan. Pun nak buat juga kan. So kita rasa tercabar untuk buat lebih baik. Situlah akan wujud masyarakat yang kompetitif. Bukannya masyarakat yang saling orang Kelantan kata cakting. Saling mencantas antara satu sama lain. So berhati-hati dalam mengurus hasad dengki. Ya, saya rasa kita lot perkataan kompetitif. Kompetitif dalam konteks yang lebih positif. Betul. Sebab biasa kita dengar healthy competition is needed. Dan saya suka komen daripada salah seorang penonton tadi mengatakan yang circle kita itu sangat-sangat penting. Awak gelak sebab saya tersangka. Ya, saya tahu. Nampak mudah Okey, tapi kadang-kadang apa yang menyakitkan hati kita adalah circle kita yang kita rasa healthy dalam kalangan mereka yang iri hati, dengki kat kita. Tapi tak ada apa pun kot kalau tak suka bagi tahu grup WhatsApp saya. Grup lain kan? Dia ada satu grup tapi dia mulakan grup lagi satu untuk bercakap ni orang lain. Kita potong je. Potong je. Syihah, saya nak tanya Syihah. Betapa pentingnya circle ataupun rakan-rakan orang di sekeliling kita bagi Syihah sendiri? Sangat setuju. Saya tak ramai kawan. Okey. Saya sangat memilih orangnya. Walaupun nampak macam dia boleh kawan dengan semua orang. No. Marah. So Syihah sangat mementingkan pilih kawan yang betul, siapa circle kita yang betul. Sebab Syihah nak cari orang-orang yang positif sahaja, yang tak ada nak cerita-cerita pasal orang lain, yang datang jumpa macam babe kau tahu tak tadi kan dia tu kan. No. Syihah macam okay, that's it. Sampai sini saja. Sebab Syihah tak nak Syihah terjerumus. Terjebak terjerumus 2 kali. Terjelui. Cemerlang vocab hari ni. Di dalam kancah itu kan. Okey. So Cakna. So Syihah tak nafikan dalam circle Syihah pernah berada dalam kelompok yang circle yang kecil ni, tiba-tiba ada someone. Pernah ada situasi sebegitu? Yes, pernah. Tapi dekat situlah Syihah dapat satu hikmah. Hikmah di mana orang yang rapat pun belum tentu boleh orang kata transparent dengan kita. Betul. Kan. So apa-apa pun saya ingat pesan mak-mak kita, semua mak-mak lah akan pesan biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Walaupun orang tu dah buat macam-macam kat kita, orang yang rapat ni. Yang Syihah rasa sampai Syihah pernah depression yang teruk, bukan depression, anxiety yang teruk, sampai panic attack, tak boleh bernafas sebab kita jadi macam biar betul dia sanggup buat aku macam ni. Orang yang aku rapat, orang yang aku trust. Unsangkerable. Yes, unsangkerable. Betul. Bila time tu, time tu saya rasa ya Allah, itu satu hikmah di mana satu Tuhan nak tunjuk awal-awal siapa orang yang patut saya jauhkan walaupun time tu adalah orang yang paling rapat dengan saya. So sekarang saya sangat choosy this and that. Just now you select, now you choosy. Yes, select doh. Macam sekarang juga. Yes. So saya rasa sangat penting untuk memilih. Jangan rasa kuantiti tu lagi penting. Macam Syihah, quality over quantity. Nice. Okay, quality over quantity. Betul. Tapi ini yang kita nak cakapkan. Kita ini bagi mereka yang dah mempunyai keluarga, kita adalah cerminan kepada anak-anak kita. Jadi kalau sikap begini dalam konteks kejiranan ini ditunjukkan kepada orang lain, bermakna nanti anak-anak kita pun mungkin boleh melihat ataupun mencontohi contoh yang tak baik ni. Jadi bagaimana Encik Amin? Cakap pasal anak bongsu saya, dia darjah 6. Dia punya dengki kemai tu. Sungguh, serius saya tu terang. Contoh dia dengki kakak dia masa darjah 6 dapat 7A UPKK ke apa. Dia kata Tisha nak dapat 8A. Dia dapat. Masa PSRA kakak dia dapat mumtaz. Masalahnya mumtaz paling tinggi. Dia akan pastikan dia dapat mumtaz juga. So hari tu apa lagi PSRA ke apa benda SPRA ke saya tak ingat. Pun dia dapat 8A sebab apa? Dia tak puas hati kakak dia dapat 6. So benda begini rupanya boleh tengok balik dia perhati pada mak bapak dia. Especially dia tengok saya dia kalau saya ni jenis daripada dia kecil lagi selalu hantar anak pergi sekolah. So pagi-pagi saya akan dengar berita apa, saya akan sembang anak saya kata nanti daddy nak buat lagi baik pada dia, nanti daddy macam tu macam ni. Rupanya apa saya buat ni dia install. Dan sikap tu dia bawa ke diri dia dalam kehidupan dia. Dia dengking orang, tapi dia akan pastikan supaya kedengkian itu dia channel pada lorong yang betul. Positif kan? Bukannya nak menjatuhkan orang. Sama juga mak bapak bila tengok orang
dia tu naik kereta besar. Tengoklah nanti suatu hari nanti jatuh dia. Anak-anak tengok ni. Faham. Tahu tak? Betul. Kita kena reframe balik, redefine. Dia kereta besar. Suatu hari nanti kita akan buat lagi bagus daripada mereka. Anak-anak akan tengok. So akhirnya mak bapak kena hati-hati. Mulut kita, perbuatan kita sebenarnya adalah software yang akan install. Software macam orang lama je. Dia apps. Aku 80-an pula kan. Boleh add on Dia akan add on kan. Barulah dia akan macam mana dia programkan diri dia berdasarkan apa yang kita install pada diri. Baik, dan daripada apa yang Cik Amin kongsikan, contoh yang Cik Amin berikan, ya betul, kalau kita channel kan rasa iri hati itu ke arah yang positif, betul, ia boleh membantu. Tetapi bagaimana saya lihat adalah kalau kita nak jadi lebih elok, kita jadikan diri kita sebagai contoh. Benchmark is ourselves. I want to be better than how I was yesterday. Macam itu pun boleh membantu kita. Cuma yang tu sangat betul kan. Kita jangan I want to be myself, tak. I want to be the best version of myself. Kalau jadi diri kita yang sebenar, memang duduk rumah kan plekat, baju pagoda, diri kita sebenar, betul tak? Tapi best version lain. Impian saya pun macam nak tidur je kat rumah. Baik, dan mungkin di penghujung ni Aizat dan Syed ada apa-apa ingin dikongsikan kepada penonton yang sedang menonton? Jangan dengki yang secara negatif ke apa? Ladies first. Oh, ladies first. Anak siapa ni? Itulah tu Kak Fiza. Okey. Ladies first. Okey, ladies first. Assalamualaikum. Lah macam mana start? Okey, apa yang Syah nak pesan kepada semua. Syah sangat suka dengan tajuk hari ini sebab Syah rasa rata-rata sekarang ni memang tengah melalui situasi macam ni. Iri hati, dengki di kalangan kawan-kawan. Kat office, sampai kadang-kadang bila dekat office pun kalau someone tu buat kerja better, yang seorang lagi pula sakit hati, lepas tu mulalah membawang. So benda ni Syah dah mula sedar bila dah banyak tempat Syah dah pergi. So Syah nampak benda ni memang sangat penting sebab dia mengganggu mental health kita. So apa yang Syah boleh share dekat sini, macam kalau ikut cara saya memang saya letak tepi terus. I'm very easy going. Kalau orang nak kutuk saya, orang nak buat saya apa-apa, orang nak jatuhkan, kat situ bermakna kita dah ada satu tempat yang lain. Kalau orang tu tak ada iri hati, orang tak ada dengki, kadang-kadang saya patut risau. Tak ada Kadang-kadang kalau saya keluar lagu ke apa kan, kalau tak ada hater saya dah risau. Maknanya orang tak tahu ni lagu ni. Saya mula fikir ke arah itu. Tapi kalau mula wujudnya orang tak suka, orang komen yang bukan-bukan dekat kita, itu bermakna orang tu dah nampak kewujudan kita. Yes, so itu yang saya ambil as a positive side lah. So benda yang negatif, apa yang orang sampaikan dekat kita, kita cuba ubah jadi someone yang better. So yang paling penting, elakkan rasa iri hati, dengki yang negatif tu. Jadi benda tu jadi pembakar semangat untuk awak-awak semua jadi someone yang lebih better daripada orang yang kita InsyaAllah, ni. insyaAllah. Pembakar semangat untuk jadi orang yang lebih baik. Kita ambil dalam konteks ataupun konotasi yang lebih positif. Tadi awak janji awak nak cakap kan? Okey. Saya setuju dengan Syiha. Saya setuju dengan Syiha. Janji. Terima kasih. Untuk saya mungkin sebab sekarang saya terdedah dengan platform-platform sosial media kan. So kita tak boleh nak kontrol orang-orang di luar sana yang melihat kita punya hasil-hasil kerja di sosial media. So banyak juga kadang kita menerima komen-komen yang kurang sedap didengar. So kadang-kadang komen tu berbau yang busuk hati lah kan. So apa yang saya boleh cakapkan, mungkin kita kena didik diri kita untuk melihat sesebuah hasil kerja sesiapa, tak kisah sesiapa yang menghasilkan sebuah kerja itu, cuba memandang sesuatu perkara itu dengan hati yang terbuka, menerima apa sahaja konten yang dia buat. Mungkin kalau konten itu tak sedap di mata, cuba fikirkan apa yang boleh disedapkan dengan apa yang mereka tonton itu, supaya tidak keluar kata-kata yang tidak baik, sebab dalam kita tak sedar kata-kata itu boleh menyebabkan orang-orang yang menghasilkan konten itu kadang anxiety, kadang-kadang so benda-benda itu sebenarnya efek. Azad terus hasilkan konten-konten yang bermutu dan bermanfaat. Penting sebenarnya. Kadang-kadang memang ada individu ni yang memang tak kisahlah kita buat konten macam mana pun, dia tetap rasa benda itu tak bagus dan tak elok. Itu tergantung pada diri individu tersebut. Ya, betul. Apapun, terima kasih kami nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita, Syiha, Aizat dan juga Encik Amin, dan juga anda penonton-penonton yang sudi berkongsi komen-komen anda di Facebook. Yang penting kalau ada orang dengki, kita jangan dengki kat dia secara negatif lah. Macam Syah katakan, kita ignore, kita move on, kita buat kerja kita. Vibes don't lie, energy tu. Hasilkan energi yang positif. Betul. Yang paling penting kita kena ada titik tengah tu. Kita jadikan sifat hasad dan dengki itu kepada konteks yang kompetitif positif. Jangan jadikan dia satu perkara yang negatif.